العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا غنيا إلا شكرته ولا دينا ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد، حييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan untuk kita bertemu sekali lagi pada waktu pagi yang mulia ini, pada hari yang mulia. Kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ketenangan di dalam hati, memberikan kita ketabahan untuk kita menempuhi segala dugaan dan juga cabaran, memberikan kita kesihatan tubuh badan, memberikan kita maghfirah pengampunan, agar Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita, dan yang paling penting sekali agar Allah Subhanahu wa taala meridai kehidupan kita dan kita dapat bertemu pada bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum itu, sebagai permulaan ibu-ibu sekalian, mari sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan segala urusan kita. Ada hazihi niyyah wa kullu niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Khabar semua ibu-ibu sekalian sihat? Alhamdulillah. Kita doakan agar semua dalam keadaan sihat insya-Allah. Jadi kita sambung kembali perbincangan kita. Minggu lepas kita rehat memandangkan kita ada cuti umum. Jadi minggu ni kita teruskan. Dan sekadar makluman juga kepada ibu-ibu sekalian, insya-Allah pada bulan Ramadan kuliah kita akan diteruskan seperti biasa. Sama juga dengan kuliah-kuliah yang lain. Pada hari Isnin ada Ustazah Sakinah Sabtu, kemudian pada hari Khamis ada Ustaz Ahmad Dari, akan diteruskan seperti biasa pada masa yang sama, iaitu pada jam 10 pagi. Sistemnya pun sama juga, iaitu nak kena buat booking lah seperti biasa. Saya maklum mungkin ibu-ibu macam dah ada VIP pass macam saya memang hari-hari datang dah. Nama diorang pun dah pacak dekat sistem. Itu bagaimana sistemnya tu saya serahkan kepada pihak masjid dengan ibu-ibu sekalian lah bagaimana. Tapi kuliahnya akan berterusan seperti biasa. Dan dalam masa yang sama juga, insya-Allah pada bulan Ramadan kita akan tambah lagi kuliah duha, iaitu pada hari Selasa dan juga hari Rabu pun ada kuliahnya juga. Pada hari Selasa insya-Allah akan dipimpin oleh Ustazah Widadul Wahidah, iaitu pegawai dakwah kita juga di Masjid Sofisa ini. Dan kemudian pada hari Rabu kuliah duha akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Mustafa Al-Hafi Afandi, iaitu kita punya pegawai dakwah MRO juga di masjid. Jadi bermula daripada bulan Ramadan insya-Allah kuliah duha straight Isnin sampai Jumaat. Kalau saya kata kita punya kekuatan ada, kita punya kesihatan ada dan sebagainya, nak teruskan dengar semua kuliah, dipersilakan hadir. Tapi kalau tak mampu, boleh juga buat dengar-dengar di rumah lah. Kita ada Facebook masjid, kita akan letakkan live, jadi boleh dengar daripada situ lah insya-Allah. Okay. Dalam masa yang sama juga, saya rasa kita dah keluar berita semalam yang bahawasanya apabila ibu-ibu nak lakukan ibadah solat tarawih di masjid, perlu ada booking juga. Seperti mana kalau sekarang ni kita nak buat booking untuk solat fardu,
Begitu juga kita kena buat booking untuk solat tarawih. Jadi bagi mereka yang nak lakukan solat tarawih di masjid, perlu lakukan booking menerusi book solat punya sistem yang MUIS sediakan. Dan ibu-ibu sekalian perlu booking untuk solat isyak. Booking solat isyak. Bila kita booking solat isyak, kita akan dapat ruang untuk solat tarawih. Jadi dia tak ada booking sila book solat tarawih, tak ada. Sila book solat isyak pada waktu tu. Contohnya Isnin malam ni kan. Isnin malam ni kita dah mula tarawih. Kalau nak booking untuk Isnin malam tu, kena book solat isyak di masjid tersebut. Masjid sini ke ataupun masjid di tempat lain. Okay. Kemudian baru dapat akses untuk lakukan solat tarawih di masjid tersebut. Dan untuk Masjid Yusof Ishak, insya-Allah kita akan sediakan satu zon khas untuk muslimah. Jadi di Masjid Yusof Ishak ni kita sediakan 4 zon. 3 zon untuk lelaki, 1 zon untuk muslimah. Okay, jadi maknanya kalau ibu-ibu duduk sekarang ni zon 1, sebelah ni zon 2. Zon 3 di tingkat 3. Zon 4 di tingkat 1. Jadi satu zon tu khusus untuk muslimah. Jadi maknanya ada cuma 50 tempat sahaja. 50 tempat sahaja. Jadi kalau kat sini ada berapa? Boleh tambah lagi sikit lah. Dan dia dia bukan booking macam kita booking kuliah duha. Dia beza. Beza dengan booking kuliah duha. Kalau booking kuliah duha tu kita book masjid yang uruskan. Tapi kalau yang booking sistem untuk solat tarawih itu adalah daripada pihak sistem MUIS lah, dalam handphone kalau ada Muslim SG punya apps kan, dan boleh book solat macam gitu. Okey. Jadi untuk muslimah dia ada zon khas. Dia kata untuk muslimah. Jangan pula nanti yang bapak-bapak tengok 3 zon dah penuh, dia pergi book tempat muslimah. Nanti semayang kena pakai tudung, pakai telekung. Okey. Yang muslimah pula jangan book tempat lelaki. Tengok 50 ni dah penuh, book tempat lelaki. Nanti nak kena pakai songkok. Jadi dia memang dah dikhususkan. Untuk muslimin ada 3, muslimah ada 1 zon. Okey. Lagi apa lagi maklumannya tentang solat tarawih ni? Okey, kemudian sekadar makluman juga kepada semua, mungkin ibu-ibu yang hadir dekat sini ataupun teman-teman menerusi Facebook, sekadar makluman, kita akan mulakan solat isyak di masjid secara berjamaah pada jam 8.45 malam. Okey. Azan isyak dia akan berkumandang jam 8.19 ataupun 8.20 pada bulan Ramadan. Okey, tu azan isyak. Tapi kita akan mulakan solat 8.45. Kita akan buka gate untuk jemaah isyak masuk ke dalam masjid pada jam 8.30. 8.30. Jadi maknanya ada masa yang agak panjang sikit untuk nak buka dekat rumah, buka dengan keluarga dan sebagainya. Okay, maybe pukul 8 ke ataupun 8 suku baru keluar rumah lah nak pergi ke masjid. Lagi-lagi kalau misalnya kata ibu-ibu semua tinggal kawasan masjid daerah sini, Woodland, dan nanti 8 suku baru boleh bergegas keluar untuk datang ke masjid. Jangan datang tepat 8.19, masjid belum buka. Masjid belum buka. Okay. Azan ikut tepat pada waktunya. Tapi jemaahnya mula 8.45. Okay, jadi ni nanti maklumkanlah kepada suami ke, kepada anak-anak lelaki ke, kata ingat 8.45 baru solat jemaah. Jadi 8.30 baru sampai depan ni boleh. 8.30 sampai 8.30, 8.30. Kalau dah ada booking, tak kisah. 8.40 sampai pun okey. Dalam dekat rumah ambil wudu, pelan-pelan jalan, 8.40 masuk sini duduk, 5 minit kemudian kita akan jemaah. Tak ada masalah. Jadi tenang-tenang sahaja insya-Allah. Kalau tak dapat booking macam mana? Jangan beratur kat luar. Haji Yusof pastikan tak ada orang beratur kat luar. Okey. Yang beratur kat luar harap-harap ada orang ponting ke, MIA ke apa sebagainya, kita dapat ruang tempat. Sebab kita kalau boleh kita tak izinkan kepada jemaah-jemaah ada macam satu kumpulan yang besar dekat luar ingin masuk ke masjid dan sebagainya lah. Sebab kita risau kalau misalnya kata ada berlaku apa-apa perkara yang tak diinginkan daripada sudut kesihatan, keselamatan dan sebagainya. Lagi-lagi depan masjid sekarang ni ada construction dan sebagainya. Jadi kalau tak dapat booking, tak mengapa,
mungkin ada teman lain yang akan ada dekat tempat tu, kita syukur alhamdulillah, semoga dia dipermudahkan urusan untuk dia solat jemaah. Kita boleh buat dekat rumah, solat tarawih di rumah dengan apa? Dengan ahli keluarga kita. Kita boleh take our own sweet time pun, kan? Take our own sweet time. Nak baca sendiri apa? Satu rakaat, satu juz ke apa, terserah, tak ada orang nak marah. Tak ada orang nak marah. Kalau kat masjid satu rakaat satu juz, orang marah. Penat sangat. Dia selalu satu malam satu juz kan. Jadi ni saya secara peribadi. Kalau saya solat kat rumah sendirian, okay, saya selalu akan ambil masa yang lama. Satu rakaat mungkin saya baca dalam 3-4 muka surat. Dan saya pegang Quran. Pegang Quran ataupun ada Quran besar kan kat depan, saya baca. Sebab memang saya tak kacau siapa-siapa kan, semayang sendiri, buka aircon, tutup lampu, tingkap apa ni semua, semayang. Lagi feel lah orang kata istilahnya, pasang apa kemenyan ke apa kan. Itu nampak bau-bau yang tersedap kan, buat sendiri kat rumah, alhamdulillah. Itu pun insya-Allah Allah berikan ganjaran pahala juga. Okay? Insya-Allah Allah akan nilai keikhlasan kita, khusyuk kita, selawat kita, doa kita. Allah akan kabulkan juga permintaan kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Boleh? Boleh ibu-ibu? Okey. Baik. Kita teruskan perbincangan kita pada hari ini, perbincangan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti perbincangan dan kita dah masuk dalam hadis yang baru, hadis ke-33 daripada kita hadis 40 Imam Nawawi rahimahullah taala. Hadisnya berbunyi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwal qaumin wa dima'ahum lakinil bayyinatu 'alal mudda'a wal yaminu 'ala man ankar. Rahul Baihaqi wa ghairuh. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika semua dakwaan manusia itu diterima, maka orang-orang lelaki akan mendakwa dengan sewenang-wenangnya bahawa harta benda dan darah sesuatu kaum itu adalah miliknya. Akan tetapi keterangan al-bayyinah terletak di bahu orang yang mendakwa dan sumpah al-yamin atas orang yang mengingkari dakwaan ke atasnya, orang yang kena dakwa. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan selainnya sebegini dan sebahagiannya di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim rahimahullah taala. Baik. Hadis ni kita dah bincangkan sedikit sebelum kita rehat pada minggu lepas. Okey, iaitu kalaulah misal kata seseorang itu menerima semua dakwaan-dakwaan manusia, apatah lagi orang itu adalah ketua dalam satu kaum, ketua dalam satu kampung, istilahnya mungkin Pak Loranya, Pak Menteri ke Presiden dan sebagainya. Jika orang datang kepada beliau dan dia mendakwa sesuatu terhadap satu perkara, dia mendakwa seseorang tentang satu perkara dan dia terima semua dakwaan tersebut. Okay, terima semua. Dia cakap dia ni curi barang dia, dia cakap dia ni bunuh dia, dia cakap ni tipu dia, dia cakap ni hina dia dan sebagainya. Semua dakwaan yang dia terima tu semua dia accept. Semua dia accept dan dia memberikan hukuman terhadap orang yang didakwa itu. Okey. Kalau dia ambil semua, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Yang Nabi kata, kalau dia ambil macam itu, maka orang-orang lelaki akan mendakwa dengan sewenang-wenangnya bahawa harta benda dan darah suatu kaum itu adalah miliknya. Maknanya semua orang boleh dakwa apa-apa saja. Dan harta orang mungkin akan dirampas dengan begitu sahaja dan juga mungkin darah seseorang akan diambil dengan begitu sahaja. Jadi maknanya dekat sini, kalau tidak ada orang yang menguruskan pendakwaan itu, kehidupan akan jadi huru-hara, chaos. Chaos, okay? Satu negara kalau tak ada undang-undang,
tak ada undang-undang, dia boleh jadi chaos. Kita tak cakap undang-undang besar lah. Kita undang-undang contoh trafik je. Bayangkan dekat Singapura ni tak ada traffic light. Bayangkan Singapura tak ada traffic light. Agak-agak ibu boleh jemberang tak? Ibu-ibu saya yakin semua selalu jaywalking kan. Jaywalking tahu jaywalking? Tak pernah nak dekat traffic light kita beratur, kita tunggu, kemudian baru kita jemberang. Kita kalau boleh panjat pagar ke apa sebagainya, nak cepat kan? Nak cepat. Okay. Bayangkan tak ada traffic light terus. Kereta main jalan je. Manusia tak boleh jemberang. Orang sekarang ni kita selalu marah orang main basikal kat tengah jalan ke apa ni, kita marah, betul tak? Kalau misal kata undang-undang trafik sahaja tidak ada sistem, maka perjalanan jalan raya itu akan jadi huru-hara, chaos. Okay. Sama juga kalau misal kata kita masuk, kalau dalam rumah tidak ada undang-undang. Dalam rumah kita, antara keluarga, tak ada undang-undang. Saya yakin ibu-ibu kalau dengan keluarga mesti ada undang-undang ataupun syarat-syarat yang tertentu. Kalau ada anak kecil contohnya, dia boleh tengok TV daripada jam berapa sampai jam berapa. Yang lain masa dia kena belajar. Yang lain masa kena mengaji. Makan pada waktu tertentu. Mesti ada syarat-syarat dia. Itu pun kira undang-undang lah dalam rumah kan. Kalau misalnya kata anak balik sekolah, sekali terus dia tak salin baju, dia tak mandi, kan? Tiba-tiba terus dia main game dia sampai tengah malam. Bayangkan macam itu. Apa jadi dengan anak tersebut? Dia tidak akan patuh dengan undang-undang dan mungkin kehidupan dia pun akan jadi chaos pada masa akan datang. Mungkin satu badan dia busuk lah. Dia balik dia tak mandi. Itu satu. Mungkin dia lapar perut sebab dia tak makan. Mungkin mata dia sakit sebab berjam tengok TV, tengok komputer, tengok handphone dan sebagainya. Banyak perkara-perkara yang tak baik bakal berlaku kalau dalam satu keluarga tidak ada undang-undang. Apatah lagi dalam satu negara, dalam satu kaum dan sebagainya, mesti ada undang-undang. Dan bila ada undang-undang, mesti ada orang yang menghakimi undang-undang tersebut, yang jaga. Sama ada pemerintah, the government ke, ataupun sistem, kita ada mahkamah, kita ada hakim dan sebagainya yang akan lihat kepada undang-undang tersebut. Jadi bila orang dakwa, kalau kita terus terima tanpa ada usul periksa, maka kehidupan akan jadi chaos. Jadi itu yang maksud Nabi SAW dekat sini. Lakin, kemudian Nabi tambah, lakin al-bayyinatu 'alal mudda'ah. Okay? Akan oleh yang sedemikian, al-bayyinah, akan tetapi keterangan al-bayyinah 'alal mudda'ah, terletak di bahu orang yang mendakwa. Jadi syarat utama dekat sini yang Nabi sampaikan ialah untuk orang yang mendakwa, for the people who accuse someone or something. Okay? Dia tuduh ataupun dia cakap seseorang ni melakukan satu perkara, al-bayyinah. Dia perlu berikan al-bayyinah, keterangan, proof, bukti. Dia curi harta saya, apa bukti dia? Apa bukti dia? Ada CCTV, ni ada saya barang ni, ada saya punya initial, saya ada receipt saya beli dan sebagainya. That is a proof. Okay? Dia telah menceroboh rumah saya. Apa bukti dia? Barang saya hilang, kemudian ada CCTV, dia nampak muka dekat rumah, kunci saya pecah, lock dia pecah dan sebagainya. Itu adalah al-bayyinah, keterangan. Okay? Wal yaminu ala man ankar. Wal yamin ala man ankar. Dan kepada yang didakwa pula al-yamin, iaitu sumpah. Okay? Sumpah. Dia kata, saya tak buat, pengakuan bahawasanya dia tidak lakukan perkara tersebut. Kalau yang mendakwa itu tidak memberikan bukti, kemudian yang didakwa pula dia sumpah, dia kata saya tak buat perkara tersebut, maka itu adalah undang-undang dia. Contoh, ada orang dakwa, dia kata saya telah dicuri barang saya. Apa bukti dia? Saya tak ada bukti. Kemudian yang didakwa pula kata saya tak curi. Sumpah saya tak curi. Mana ada barang dekat saya? Maka daripada situlah hukum hakam akan ditabalkan. Kalau misal kata dia dah sumpah dia tak buat,
kemudian yang orang yang mendakwa ni tak memberikan bukti, maka dia akan terlepas daripada hukuman. Kalau dia tipu, dia menyeleweng, dia sembunyikan barang dan sebagainya, dan kita tak nampak perkara tersebut, itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi sebab tu penting dalam kita nak mendakwa sesuatu, pastikan ada proof, ada bukti yang kukuh sebelum kita keluarkan ataupun kita lontarkan satu dakwaan tersebut. Okey. Ini sebagai satu asas foundation yang diberikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan penghakiman dalam agama kita. Okey. Baik. Saya dah baca tentang istilah hadis, saya dah baca tentang ketinggian syariat agama Islam dalam muka surat 453 453. Saya sekarang baca yang nombor 2 ni. 453 yang paling bawah, muka surat yang bawah. Fiqh hadis dan petunjuknya. Keterangan al-bayinah dan jenis-jenisnya. So sekarang ni kita bincang tentang perkara bayinah dulu, keterangan dahulu. Okay? Alim ulama telah bersepakat bahawa yang dimaksudkan dengan al-bayinah adalah persaksian. Justru dengan persaksian ini dalam kebanyakan waktu terserlah kebenaran dan tampaklah kebenaran orang yang mendakwa. Ini disebabkan persaksian bergantung kepada penglihatan mata, kepala dan kehadiran di sesuatu tempat yang berkaitan dengan kes tersebut. Okay, jadi kalau persaksian ini, dekat sini antaranya dia fokus kepada penglihatan mata. Maknanya saya nampak awak curi. Jadi dalam bahasa Arab pun ibu-ibu, kita kadang-kadang bahasanya digunakan tu agak berbeza-beza tau, tapi nampak macam sama. Contohnya penglihatan, persaksian, penglihatan, penampakan. Tak tahu lah kalau pernah guna word penampakan. Kita tapi kata saya nampak, saya lihat, saya saksi. Nampak macam sama kan maksud dia kan? Okey, saya melihat kehadiran ibu-ibu di masjid. Saya nampak mata saya. Saya kata, saya nampak ibu-ibu ni semua duduk dekat masjid. Saya saksikan kehadiran ibu-ibu di masjid. Ada beza tak? Ada beza tak? Dalam Al-Quran, kan, bahasa dia semua lain-lain. Contohnya, Allah gunakan perkataan afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Afala yanzuruna, yanzurun, nazara, yanzuru. Okey. Tidakkah engkau lihat? Allah kata tidakkah engkau lihat bagaimana bagaimana aku iaitu Allah, tidakkah engkau melihat aku mencipta unta? Afala yanzuruna ilal ibli, apakah engkau tidak melihat unta bagaimana ia diciptakan? Allah kata, kau tak tengok unta macam mana aku buat? Jadi kat sini Allah suruh tengok macam mana? Tengok unta tu ke ataupun macam mana? Tengok unta kan? Maknanya unta tu satu figur, dia satu binatang yang boleh kita nampak dengan mata kasar kita, unta. Mana Allah tanya, kau tak nampak macam mana aku ciptakan dia? So maknanya dalam masa yang sama kita faham daripada ayat ni, Allah suruh kita belajar bagaimana proses pembangunan ataupun proses kelahiran unta tersebut dan dia punya karakter yang ada terhadap unta tersebut. Dalam banyak-banyak binatang, kenapa Allah cakap pasal unta? Sebab unta ada banyak kelebihan-kelebihan dia. Ibu-ibu pernah tengok ni tak? Macam Discovery Channel orang cerita pasal unta. Pernah tengok? Kan? Tapak kaki unta tu boleh tahan padang pasir, kelebihan dia. Kan? Dia ni duduk dekat padang pasir. Padang pasir kan selalu ada habuk pasir kan? Tapi dia tak adalah kaki dia tu dia gosok mata. Macam kita tutup kan? Kita tutup, kita pakai macam cover muka ke dan sebagainya kan? Tapi kalau unta tak gosok-gosok mata kan, tapi macam mana mata dia tu boleh tahan ribut pasir tu. Dia ada kelebihan mata dia.
kemudian dengan gigi dia, cara hadam makanan dia, kemudian dia boleh tahan 14 hari kan tanpa makan, minum, proses perutnya bagaimana dan sebagainya. Jadi dia ada kelebihan yang terlalu banyak. Kelebihan yang terlalu banyak. Jadi Allah suruh kita lihat proses pembangunan, proses penciptaan unta tersebut. Jadi so tengok dengan mata. Okay? Jadi perkataan digunakan ialah nazara. Kemudian dalam Al-Quran juga Allah pernah gunakan perkataan ro'a. Ro'a. Ro'a ni maknanya lihat ataupun nampak juga. Tapi Allah kata dalam Al-Quran apa? Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tidakkah engkau lihat, kau tak tengok ke orang yang mendustakan agama? Macam mana kita nak tengok orang dustakan agama? Macam mana? Agama tu bukan satu figur yang kita boleh pegang. Boleh? Dia bukan macam unta, dia bukan cawan ke, botol ke. Botol kita boleh pegang. Kan? Tapi kalau orang yang mendustakan agama tu siapa? Apa dia buat? Jadi ro'a kat sini, nak tengok macam mana? Tengok dengan mata kasar ke, tengok dengan mata hati? Bila kita cakap orang mendustakan agama, oh dek ni. Cakap, kau tak kenal si dek tu? Cakap, kita tak sebut nama pun, tapi kita cakap, kenal. Macam mana kita kenal? Sebab kita pernah dengar kisah dia melakukan satu perkara yang mendapat pentabalan bahawasanya dia ni adalah orang yang mendustakan agama. Jadi dalam ayat tu, fokusnya adalah Abu Lahab. Sebab Allah kata, ara'aital lazi. Al-lazi itu seseorang. Satu orang je. Jadi Nabi bila sampaikan ayat tu, Nabi tak sebut pun nama, tapi semua orang tahu. Orang yang mendustakan agama at that point of time is Abu Lahab. Tapi tak sebut. Tapi Abu Lahab kita tahulah ada cerita dia sendiri kan dalam satu surah Tabbas yada Abi Lahabin wa tab. Tapi kat sini sebagai satu sindiran. Kadang-kadang kita nak canon orang kan, kita tak payah cakap nama tapi kita tahu. Si dek tu kan, yang emasnya macam gini. Si dek tu yang tengkuk macam unta, banyak emas dia bawa. Kita tak adalah nampak dia jalan macam gitu kan. Tapi bila dia cakap, kita tahu. Oh si Tan Mah tu, si apa sebagainya. Jadi lihat dengan kita tahu dengan mata hati kita bahawasanya orang tu yang dimaksudkan. Jadi itu ara'aita. Ra'a. Lihat juga Allah gunakan. Tapi kemudian dalam masa yang sama Al-Quran pun Allah kata, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Faman syahida minkumus syahra falyasum. Apabila kamu menyaksikan asy-syahra, bulan, falyasum, maka berpuasalah. So sekarang syahida ni saksi. Saksi tu macam mana? Tengok dengan mata kasar ke, tengok dengan mata hati ke, tengok dengan mikroskop ke, tengok dengan apa? Ustaz ni pagi-pagi buat stres. Soalan susah. Jadi kat sini bukannya saya nak test ibu-ibu tak, tapi nak bagi tahu bila kita mendalami ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, every words, every letter dia ada makna yang sangat luas, berbeza-beza. Jadi pada satu ketika dahululah zaman mungkin ibu-ibu muda-muda dulu kan, ada perbincangan tentang fatwa mengeluarkan bahawasanya disebabkan kita dekat Singapura ini is impossible for us untuk tengok anak bulan. Is impossible sebab kita punya magnitude, kita punya negara kita ni ikut pada tanah dia rendah. Tanah dia rendah. Jadi is difficult for us untuk tengok anak bulan. Orang cakap nak tengok anak bulan, pergi lah Bukit Tinggi. Okeylah, dah pergi Bukit Tinggi. Bukit Tinggi kat Singapura ni paling tinggi apa? Mount Faber. Okey, Mount Faber. Dah sampai Mount Faber. Okey, nak tengok anak bulan macam mana? Tengok atas lah. Tengok atas macam mana? Jadi orang yang mengkaji ahli falak ni kan, katakan dia ada certain diagram, awak kena belajar tentang dia punya maths dia dan sebagainya. Saya pernah belajar. Soalan dia simple je. Cari kiblat, dia kasih this radiation.
Dia kasih this angle, kasih this angle. Okey, cari arah kiblat. Soalan dia pendek macam itu, jawapan dia 4 muka surat. Tulis. Kira calculator, type, buka buku, surat. Tak siap, Bu. Tak siap. Tapi pas pula tu. Mungkin dia lihat daripada usaha saya tulis 4 muka surat lah. Kan? Tapi jawapannya salah. Nak cakap, nak tengok anak bulan tu, ini baru teori je. Belum lagi nak tengok anak bulan lagi. Nak anglekan dia punya mikroskop ke apa ke kan. Dia tu. Belum lagi nak angle dia tu. Tapi nak katakan bukan senang. Bukan senang. Dan bila dikaji, ikut kepada ahli pakar mengatakan memang tak mampu. Jadi apa yang kita buat, kita tukar kepada konsep hisab. Konsep hisab ni kita kira bulan. Kan? Jadi kita sekarang ni, bukan saja Ramadan kita tahu bila masuk kan. Hari Raya pun dah tahu bila masuk tak? Semua dah prepare Raya kan? Dah prepare Raya kan? Cuba bayangkan kalau kita masih nak hilal lagi. Kita nak ni. Mungkin susah untuk kita. Susah untuk kita. Okay? Susah untuk ulama nak mengkaji, nak tengok anak bulan. Susah juga untuk kita nak plan dan sebagainya. Jadi ada kemudahan. Ada kemudahan. Sebab Allah tak guna perkataan nazara mungkin. Nazara tengok macam tengok unta nampak. Kalau kata tengok bulan tu nak kena tengok bulan lah. Tengok bulan. Tapi kalau dalam bahasa Arab juga, kalau bulan bukan syahr. Syahr tu month. Month tu bulan kan kita kata. Tapi kalau nak tengok bulan ke atas tu dia bukan month. Tengok bulan atas tu apa? Moon. Moon dalam Quran is qamar. Qamar. Allah kata tengok bulan, bukan tengok qamar. Tengok month, bukan tengok moon. Dah pening dah. Nak katakan dekat sini kan ada perbezaan, persaksian. Kita kata asyhadu alla ilaha illallah, aku naik saksi tiada Tuhan selain Allah. Betul tak? Aku naik saksi. Saksi kita tu macam mana? Tengok dengan mata kita ke, tengok dengan mata hati kita ke, tengok macam mana. Jadi ada perbezaan. Okey. Jadi dekat sini perbincangan hadis, balik pada hadis dah digress banyak sangat. Okey, perbincangan hadis dekat sini dikatakan persaksian adalah penglihatan dengan mata kepala kita. Maknanya kita nampak perkara itu berlaku dan kita saksikan. Kata, yes, I'm a witness that this thing happens. That he did this or she did this. Okay, saya menjadi saksi perkara tersebut. Al-Bayyinah adalah berbeza-beza dan ianya adalah persaksian yang bergantung kepada sesuatu bidang kes dakwaan dan kesan-kesan yang wujud akibat daripadanya. Telah sabit di dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala 4 jenis persaksian. Okay. Jadi dalam Al-Quran ada 4 jenis persaksian yang telah ditetapkan. Yang kalau misalnya kata kita nak menghukum seseorang tentang perkara itu, mesti ada persaksian. Mesti ada witness. Mesti ada witness. Nombor 1, persaksian atas perbuatan zina. Perbuatan zina. Zina tu apa? Zina tu adalah apabila seorang lelaki dan seorang wanita yang belum berkahwin, belum berumah tangga melakukan persetubuhan. Itu dinamakan sebagai zina. Okay. Disyaratkan untuk menjadi saksi itu 4 orang lelaki dan kata-kata wanita tidak diterima di dalam persaksian ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum." Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Surah An-Nisa ayat 15. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum." Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka sebatlah mereka yang menuduh itu. Surah An-Nur ayat keempat. Okay, jadi ini perbincangan tentang persaksian zina. Jadi secara dasarnya dikatakan apabila kita melihat seseorang lelaki dan juga seorang wanita melakukan zina, okay,
dan kemudian kita dapat buktikannya dengan ada 4 orang saksi in total, okey, lelaki. Maka barulah saksi itu barulah perbuatan itu boleh dihukum. Boleh faham? Perbuatan itu boleh dihukum. Jadi kalau tak cukup syarat ni, maka tak boleh dihukum. Tak cukup syarat, tak boleh dihukum. Okey. Persoalannya sekarang, ni saya pernah bincang dan belajar waktu sekolah dekat waktu saya ambil diploma. Waktu tu di Malaysia. Jadi guru saya ni dia bukan orang lokal lah, dia orang Libya. Okey, dia doktor pakar dalam bidang syariah. Jadi dia katakan pada pandangan dia tersendiri dia tidak setuju dengan konsep pencegah maksiat. Yang mana dia serbu orang kan, serbu masuk hotel ke apa, dan check buat apa dan sebagainya. Dia tak setuju dengan konsep sedemikian. Sebab yang pertama sekali kita kena faham ayat dekat sini. Ayat dekat sini dia kata jika kamu melihat orang melakukan perbuatan keji, which is zina. Melihat. Jadi dekat sini maksud dia ialah apabila kita nampak zahir tanpa kita selidik. It's different Kita nampak dengan kita selidik. Selidik lain Selidik nak kena ada intel cari semua gini, mana dia masuk, nampak dia punya bank account masuk, dia check in dekat this hotel and so on. Kemudian tengok room number sebagainya dan buka. Betul. Itu selidik. Bukan nampak. It's different. Okay. So, maknanya dekat sini, yang boleh kita hukum apabila orang melakukan zina secara terang-terangan. Terang-terangan. Kan? Contoh ibu-ibu pergi Causeway Point. Causeway Point. Dekat Causeway Point tu kita nampak secara terang-terangan. Tengok ni. Semua orang tengok. Korang tengok. At that point of time, baru boleh dihukum kalau ditangkap. Okay. Sebab tu dalam kisah pada zaman Nabi SAW, seorang lelaki datang pada Nabi kan. Dia kata, wahai Rasul, aku dah lakukan zina. Nabi suruh dia balik 1 kali sampai 4 kali kan. 4 kali baru Nabi terima. Sebab itu adalah sama seperti 4 saksi. 4 saksi. Itu pun bila dia dah datang pada Nabi, Nabi tanya dia, kau ni gila Nak tengok dia waras ke tak waras. Mana ada orang buat salah dia nak mengaku depan Nabi kan. Kau ni waras ke tak waras ni? Kau gila Cakap tak gila. Aku berzina. Dia cakap, mungkin kau tak zina kau, mungkin kau main-main ke ataupun just cumbu-cumbuan istilahnya, cumbu-cumbuan ke, belum lagi masuk, belum dukhul istilahnya. Tak, aku dah dukhul dan sebagainya. Jadi daripada situ baru Nabi cakap okey, baru hukumkan dia kena sebat. Okey. Tapi bila dia dah sebat, separuh jalan dia lari. Sahabat nak tangkap, Nabi kata tak payah. Mungkin Nabi kata mungkin at that point of time dia rasa dia tak lakukan zina. Jadi nak menghukum orang melakukan zina ni bukan satu perkara yang mudah. It's not as easy as that. It's not as easy. Kalau sekarang ni Ustaz, CCTV macam mana? Boleh kira tak? Kalau CCTV lepas tu kita expose, dapat berapa ribu share kan, berapa puluh ribu orang nampak video tu dan sebagainya. Boleh terima tak? Boleh terima tak? Ibu-ibu rasa boleh terima tak? Itu dah lebih dari 4 tu. Dah 400,000. Dah banyak sangat. Dah semua satu dunia tahu dia melakukan benda tu. Boleh tak dihukum? Macam mana? Itu nak kena tanya mahkamah lah. Tapi kalau kita dekat kita kat Singapura, kita punya undang-undang berbeza. Tapi apa yang dikatakan kat sini, bila persaksian zina tu, apabila zina itu dilakukan secara terang-terangan.
Tapi biasanya orang melakukan zina ni dia akan sembunyikan, betul tak? Sembunyikan. Dia akan berada di tempat yang gelap, dia akan berada di tempat yang tidak dilalui orang. Kalau misalnya kata di dalam bilik, dia akan tutup pintu, dia akan kunci pintu, dia akan tutup langsir, tutup tingkap. Kemudian dia akan tutup dengan selimut dan sebagainya. Hanya mereka berdua sahaja yang tahu. Okay? Apa yang perlu kita lakukan kalau perkara itu berlaku? Okay? Hukumannya adalah di atas tangan Allah, kuasa Tuhan. Okay? Kuasa Tuhan. Dan perkara itu akan disembunyikan sampailah dia sendirinya memberitahu kepada orang yang saya telah melakukan perkara tersebut. Jadi Allah akan pelihara manusia yang melakukan kesalahan. Allah akan sembunyikan, Allah akan tutup semua kesalahan-kesalahan itu sehinggalah manusia itu sendirinya membuka aib dia tersendiri. Itu maksud dia dekat sini. Okey? Jadi itu maksud dia dekat sini berkenaan dengan persaksian tentang zina. Okey. Nombor 1. Nombor 2, B, persaksian atas pembunuhan, iaitu satu persaksian atas pembunuhan dan jenayah-jenayah yang mempunyai hukuman-hukuman tertentu, hudud selain dari zina, seperti mencuri, minum arak dan menuduh orang lain berbuat zina. Dalam ilmu fikih, hukuman ini dinamakan hukuman hudud. Disyaratkan saksi mestilah terdiri dari 2 orang lelaki dan kata-kata wanita tidak diterima. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashhidu zawa adlim minkum, maka persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu. Jadi ini tentang pembunuhan. Okey, maknanya bila kita lihat seseorang tu melakukan pembunuhan, ada bukti, ada 2 orang saksi dalam kes tu dan sebagainya, maka daripada situ baru kita boleh menghukum dia. Okay. Sebahagian fuqaha seperti alim ulama mazhab Asy-Syafi'i berpendapat bahawa persaksian dalam bahagian ini adalah untuk kes-kes mengenai hak-hak yang tiada kaitan dengan harta, seperti kes-kes nikah kahwin, talak, penceraian dan seumpamanya. Mereka berkata tidak mestilah dengan persaksian 2 orang lelaki sehingga menjadi kukuh persaksian itu. Jadi dekat sini juga dikatakan dalam hukum-hukum yang lain perlu ada persaksian. Jadi kalau misalnya kata contoh undang-undang kita dekat Singapura, okay, kalau kita ada murder punya act ke ataupun kita ada apa criminal code apa nama dia? Kita ada bukan AMLA tu adalah Administrative of Muslim Law Act, tapi kita ada penal code, yes, penal code. Saya dulu kat Malaysia saya belajar penal code. Tapi saya tak faham satu benda pun. Sebab tu polisi kan. Jadi polisi Malaysia. Jadi saya tak berapa pandai sangat lah. Okay? Tapi dekat negara kita ada penal code. Kalau berlaku ada kes-kes yang tertentu. Dia berbeza tau ibu. Contohnya, seseorang itu dia memang memegang alat-alat yang bahaya. Seperti pisau, pistol, parang dan sebagainya. Kemudian memang ada intention untuk melakukan pembunuhan. Kemudian dia gunakan alat itu dan dia bunuh orang tersebut. Itu baru kita menilai beliau melakukan pembunuhan yang memang intentional. Okay, maka hukuman dia adalah dihukum bunuh juga. Pembunuh. Itu kira kata nafs bin nafs, maknanya a life for a life lah istilahnya macam itu. Okay. Kemudian ada juga orang yang yang tak ada intention untuk bunuh, tapi ada intention untuk mencederakan. Okay. Kemudian dia ini menggunakan alat-alat yang tidak bahaya. Contohlah dia ambil botol ada air ni cakap. Kan, apalah tak faham ni. Orang tengah belajar, dia tidur. Dia ambil, dia campak. Dia campak kat kepala budak tu. Meninggal. Innalillah. Tak tahulah. Kan, nasib dia tak baik lah. Dia tak ada intention. Dia nak kejut sebenarnya. Tapi bila dia campak tu meninggal. Ini pembunuhan tanpa niat. Jadi hukuman dia pun berbeza. Ataupun mungkin dia ada niat nak bunuh orang lain,
tapi dia nak bunuh benda lain, tapi dia terbunuh orang. Contohnya dia sedang memburu kan, dia ambil tombak ke, ambil senapang gajah ke kan, dia nak tembak rusa, sekali kena kawan dia. Ha, itu pun kalau dihukum, hukuman dia berbeza. Jadi berbeza. Okay? Jadi kalau ada dekat penal code ni, bila belajar dia ada charge dia murder, ada charge dia manslaughter. Beza kan? Charge murder macam mana? Charge murder is satu satu dengan gunakan barang-barang yang bahaya, dia bunuh betul, dia mati disebabkan perbuatannya itu mati. Itu baru boleh charge murder. Tapi kalau kata gang fight ramai-ramai, ada 10 orang pukul satu budak, dia pukul. Kemudian satu kali tu satu orang tendang, pam, kali dia meninggal. Jadi an accumulation of bruises kan, pukul. Jadi tak tahu which one yang betul-betul yang impact dia sampai mati. Tak tahu. Jadi kita tak boleh charge murder. Tu kalau belajar penal code ibu-ibu akan faham. Okay? Jadi nak katakan kat sini ialah persaksian. Dalam pembunuhan mesti ada saksi. Bukannya saksi kita nampak itu pun, tapi bila kita kaji kes, kita selidik, tengok CCTV dan sebagainya, itu menjadi bukti bahawasanya kita boleh charge orang ni terhadap kelakuan yang berlaku, pembunuhan tu. Okay? Okay. Seterusnya nombor 3, C, persaksian bagi mengisbatkan, menetapkan hak-hak yang berkaitan dengan kebendaan. Seperti jual beli, pinjaman, penyewaan dan seumpama dengan itu. Dalam kes sebegini, persaksian 2 orang lelaki atau seorang lelaki dan 2 orang wanita adalah diterima. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wastashhidu shahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada." Surah Al-Baqarah ayat 282. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada 2 orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang wanita dari saksi-saksi yang kamu redai. Okay, jadi dekat sini ialah berkenaan dengan hak-hak kebendaan. Pinjam barang, sewa, kan, jual beli, transaction dan sebagainya, perlu ada persaksian. Sebab tu kadang-kadang kita ni, mungkin kita lah orang Melayu kita istilahnya. Orang Melayu kita kalau bab pinjam duit, lagi-lagi dengan kawan-kawan rapat, adik-beradik dan sebagainya, bukan kita tak percaya, sayang, tapi perlu ada saksi. Dan dalam Islam memang ajar saksi. Memang ajar kita untuk bersaksi. Jadi kata, apalah kau tak percaya aku? Tak, aku percaya kau. Tapi Allah suruh cakap dia. Allah suruh. Allah suruh aku semayang lah. Allah suruh ada saksi 2 orang. Bila kau nak pinjam duit, kau kena ada saksi lah. Tulis. Pada hari ini, ambil lawyer ke apa pada hari ini dia ambil pinjam $10,000, $20,000 dan sebagainya. Nasihat kepada ibu-ibu juga. Dapat duit faraid ke, dapat duit CPF ke, kan, orang datang nak pinjam sebagainya, boleh. Tapi kena sign. Belum sign, belum boleh panggil anak anda. Istilahnya Piramdi. Belum sign, belum boleh panggil anak anda. Jadi perlu saksi. Jadi kalau apa-apa berlaku, ada bukti. Okay? Kalau misalnya kita tak ada bukti, kemudian datang merayu, "Ustaz, saya ni kan dah lah sendiri, suami dah meninggal, anak lari ke mana, saya tak ada duit, anak ambil duit saya, dia entah ke mana, macam mana ni Ustaz? Saya ni Ustaz bukanlah kaya pun nak pinjamkan ibu duit. Tapi itu adalah untuk maslahah kita. Okay? Mesti ada penyaksian, penyewaan, seumpama dengan itulah, jual beli, pinjaman dan sebagainya. Okay? Beberapa fuqaha, antaranya alim ulama mazhab Al-Hanafiyah, mengambil iktibar dari bahagian ini bahawa persaksian itu adalah untuk semua hak kecuali yang berkaitan dengan hudud dan qisas sebagaimana yang telah lalu. Okay. Kemudian seterusnya, yang terakhir, persaksian atas perkara-perkara yang menyentuh hal ehwal kaum wanita
yang kebanyakan tidak diketahui oleh kaum lelaki. Okay. Seperti kelahiran, kegadisan, dara, penyusuan dan seumpamanya. Bahagian ini menerima persaksian kaum wanita walaupun kaum wanita itu sahaja yang menjadi saksi tanpa adanya kaum lelaki. Berkemungkinan juga diterima persaksian hanya seorang wanita sebagaimana dalam mazhab Al-Hanafiyah. Okay. Jadi maksudnya dekat sini kan, contohlah, bukannya bermaksud kalau lah ibu-ibu ni sedang menyusu nak kena ada 2 orang lelaki tengok, tak, bukan maksud gitu. Okey. Kan lahir ke siapa kan, ada suami kat sebelah kemudian panggil lagi 2 saksi, betul-betul dia lahir tak. Tapi sekarang ni dah ubah sistem dia, betul tak? Sistem macam mana? Contoh bila lahir, anak tu dapat surat beranak tak? Surat beranak tu saksi, bukti bahawasanya dia ni adalah anak si fulan dan sebagainya. Jadi bila dah besar nanti nak kahwin, tak adalah terkahwin adik-beradik, tak adalah terkahwin pakcik, makcik ke, saudara mara dan sebagainya yang apa orang kata tu muhrim. Kan bila menyusukan, contohnya kita susukan anak orang. Jadi anak susuan, betul tak? Kalau nasib tak baik tiba-tiba berpisah, dah besar tiba-tiba dia nak kahwin dengan anak kandung, tak kenal. Sekali tengok tu, ni anak aku sendiri, anak susu. Jadi sebab tu perlukan persaksian. Persaksian. Bukan untuk kita nak tengok orang tu buat ni, tak. Ini lebih kepada nak menjaga hak wanita. Saya rasa mungkin baru minggu lepas kot, dekat Jepun ke dekat Korea lah, ada kes kan, ada kes keluar yang mana anak dia nak kahwin, sekali dapat tahu yang anak perempuan tu adalah anak kandung dia, the long lost daughter. Long lost daughter nak kahwin dengan abang dia ke dengan adik lelaki, macam tu. Jadi perlu kepada masyarakat, jadi tahu okay, ni fulan ni dia jadi anak susuan kepada ibu ini. Jadi nanti kalau misalnya kata ibu tu ada anak kandung sendiri, dah besar tak boleh kahwin sebab ni adik-adik susuan. Kalau yalah, pasal kita tak tahu kalau misalnya kata hidup kita aman damai, dibesarkan keluarga semua kenal, ibu ada kat situ, bapa ada situ, anak kat situ, datuk, nenek, cucu, saudara semua kenal ini, kita memang tahulah besarkan macam itu, okeylah ni tahu tak boleh kahwin. Tapi kalau long lost gini, kemudian dia migrate luar negeri ke dan sebagainya, patah balik, dah tak kenal saudara mara kat Singapura, nak kahwin sekali tahu adik-adik ke ibu susuan dan sebagainya. Jadi perlu pada persaksian bukti. Okey. Telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Uqbah bin Al-Harith radhiyallahu anhu bahawa beliau telah mengahwini anak perempuan Abu Ihab bin Aziz. Seorang wanita telah datang menemui Uqbah dan berkata kepadanya, sesungguhnya aku telah menyusukan Uqbah dan perempuan yang kau kahwini itu. Maknanya dia kahwin dengan perempuan ni, kemudian satu perempuan datang kata, aku susukan korang 2. Maknanya ini adik-adik susuan. Okey. Maka Uqbah pun berkata kepada wanita itu, aku tidak tahu bahawa engkau telah menyusukanku dan engkau tidak memberitahuku. Cakap, aku tak tahu. Aku tak tahu perkara tersebut. Oleh itu, Uqbah pun menaiki tunggangan lalu menuju ke Madinah menemui Rasulullah SAW dan bertanyakan kepada baginda tentang masalahnya itu. Rasulullah SAW pun bersabda kepadanya, bagaimana yang aku katakan dan sesungguhnya itulah yang diperkatakan. Uqbah pun berpisah dengan wanita itu dan wanita itu pun berkahwin dengan lelaki lain. Jadi bila dah confirm dapat beritanya, maka dia perlu berpisah. Maksudnya, bagaimana engkau ingin mengekalkan wanita itu di sisimu seperti seorang isteri dan sesungguhnya telah dikatakan bahawa beliau adalah saudara perempuanmu sesusuan. Tiada seorang pun yang berkata sedemikian kecuali wanita itu sahaja. Selain dari alim ulama mazhab Al-Hanafiyah berpendapat tidak hendaklah terdapat bilangan tertentu kaum wanita sehingga persaksian mereka diterima. Mereka berpendapat bahawa perbuatan Uqbah berpisah dengan isterinya itu adalah di atas dasar wara' dan pembersihan diri dari noda dan dosa. Kata mereka, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak memerintahkan beliau melakukan sedemikian. Jadi dalam kes ni ada pandangan yang berbeza-beza. Okay? Ada pandangan kata tak perlu pisah sebab tak ada saksi. Okay. Tapi dia berpisah disebabkan wara'. Wara' tu apa? Wara' tu ialah kita ni meninggalkan perkara-perkara yang syubhah. Perkara-perkara yang syubhah tu nama dia wara'. Okay.
Sebab dalam hadis yang lain, saya rasa kita pernah baca dalam kitab ni, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Nabi kata, halal dah dinyatakan, haram dah dinyatakan, wa bainahuma, dan di antaranya itu umurun mushtabihat, perkara-perkara yang syubhah, samar-samar, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang mana ramai orang tak berapa pasti, tak berapa tahu tentang perkara tersebut. Samar-samar. Jadi pada waktu ni dia sama-sama. Orang cakap, tak ada orang lain cakap, tapi perempuan tu je, wanita tu seorang yang cakap dengan dia. Orang lain pun tak cakap. Saudara mara dia yang rapat daripada kecil pun tak pernah cakap pun ada ibu susuan. Tapi wanita tu cakap. Okay? Jadi kalau ikut pandangan, ada katakan dia boleh continue, dia kahwin. Tak ada masalah sebab tak ada persaksian yang kukuh. Tapi dia melakukannya atas dasar warak. Warak, jadi dia berpisah. Kemudian wanita tu kahwin dengan orang lain yang ada confirmation halal dia, yang dia boleh berkahwin dengan orang tersebut. Pandangan yang kedua pula ialah dia katakan kat sini memang dia berpisah memang sebab kenalah, sebab dah ada orang cakap. Kemudian Nabi pun berkata sedemikian. Nabi kata, kan aku dah cakap dulu, istilahnya kan aku dah cakap dulu mesti ada persaksian dan sebagainya. Ini dah ada saksi dan Nabi pun maklum tentang perkara tersebut. Tapi ada orang rat balik, dia katakan Nabi tak cakap suruh berpisah pun. Nabi tak ada cakap secara spesifik, secara zahir katakan kamu perlu berpisah dengan fulana. Tak ada. Jadi dia ada perbincangan para ulama. Tapi yang penting nak dikatakan dalam isu wanita ada perkara-perkara yang memerlukan persaksian. Saya bersaksi ini adalah isteri saya yang sah, kan. Kemudian dalam kahwin pun ada saksi 2 orang, kan. Jadi ada nampak persaksian tu akad nikah tu berlaku. Ada wali, kan, ada saksi, kemudian ada 2 pengantin, lelaki dan perempuan. Wali dah sahkan, wali dah akadkan, dia dah terima akad tersebut, saksi tu dengar, dia kata sah. Jadi kalau apa yang berlaku pada masa akan datang, 2 saksi ni pun akan bertanggungjawab. Cakap, saya memang nampak mereka berdua tu menikah, saya yang jadi saksi dalam majlis tu. Kemudian anak yang dilahirkan, kemudian ada dia punya surat beranak, kan. Ni adalah anak kandung dia lah. Anak kandung dia. Kalau misalnya kata dia ni tiba-tiba kita nampak wanita tu dah berkahwin, dah jadi saksi dengan lelaki tu, nampak wanita itu dah berkahwin dengan seorang lelaki, dia jadi saksi dalam majlis tu, tiba-tiba nampak wanita ini, dia ni pula mungkin dia duduk dengan lelaki lain. Dia kata, ni siapa? Ni siapa, kan? Kalau ikut kalau kita punya sangkaan, kita boleh katakan adakah wanita ini diculik? Ataupun apa. Kalau dia diculik, kita kena selamatkan wanita tersebut. Jadi ini untuk maslahah wanita, untuk memastikan mereka terpelihara. Mereka terpelihara. Okey. Dah pukul apa? Dah pukul 11. Pukul 11. Nak sambung lagi ke, Bu? Panjang ni. Tak habis ni. Ni 1 Ramadan ni kita habis 1 hadis ni. 1 bulan 1 hadis, 1 bulan 1 hadis. Lagi 40 bulan baru habis. Okeylah, saya rasa saya berhenti di sini dahulu. Kalau ada apa-apa soalan yang nak ditanyakan, dipersilakan. Okey. Ala kulli hal, apa yang perlu kita ambil pengajaran daripada perkara ini ialah dalam agama kita ada sistem. Ada sistem. Dan sistem itu adalah sistem yang telus, sistem yang baik, dan sistem ini bukanlah sistem yang direka oleh manusia, tapi ini adalah sistem yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita. Dalam masa yang sama juga jadi pengajaran kepada kita semua, kita ni manusia, sifat manusia, kadang-kala kita suka untuk abuse sistem. Betul tak? Kita suka abuse sistem. Macam mana kita abuse sistem? Dah diletakkan macam itu, traffic light merah, tak boleh jalan, kita jalan juga.
Tak ada orang jemberang, tak ada kereta lain, saya seorang je kan. Lampu kamera tu pun tak ada, jalan lah. Tapi kita abuse that system ke tak? Yes, kita abuse that system. Tu traffic light je. Tapi saya tanya kan, mungkin ibu-ibu tak buat lah kan, contohnya mungkin abang-abang kat rumah ke kan, suaminya ke, adik-beradik lelaki ke sebagainya kan. Dekat dalam kita ni, kita dekat rumah ada berapa banyak email. Banyak email. Kenapa saya tanya email? Sebab minggu ni nak solat Jumaat pakai email ni, minggu depan nak solat Jumaat pakai email lain. Abuse system tak? Kita abuse tak? Kalau kita main semua email 3-4 email, tiap minggu muka dia je. Muka dia. Saya dah tak nampak dah Pak Haji yang bertongkat selalu datang masjid dengar kuliah subuh, saya dah tak nampak dah. Sebab apa? Yang datang semua yang computer literate. Computer literate. Minggu ni email ni, minggu ni email ni. Kata, dah lah, Muiz buat macam gitu, aku boleh find a way out. Yang penting aku dapat solat Jumaat. Okay. Bila ada tak salah saya dah beberapa minggu yang lepas ada khutbah bincang pasal ni. Khutbah bincang ni. Bila dah habis khutbah tu, ada satu abang tu mesej saya. Ustaz, apa yang saya buat ni salah ke Ustaz? Macam mana nak jawab? Dosa ke tak dosa ni? Dosa ke tak dosa, Bu? Saya jawab dengan dia, kalau cakap pasal dosa, tak adalah dosa sampai dilaknat. Taklah, tak dosa. Okay? Tetapi agama kita kan menekankan tentang isu ithar. Ithar tu maknanya apa? Kita mementingkan orang lain daripada kita. Walau kana bihim khassasah, kalau dalam Quran Allah kata, walaupun kita dalam keadaan memerlukan. Jadi, kita kena ingat, kalau kita abuse that system, kita buat 3-4 email, okay? Dan kita nak dapat masjid yang berdekatan dengan rumah kita, okay, maka akan ada masyarakat yang tinggal di kawasan rumah kita ini yang tak computer literate, dia orang tak akan dapat akses untuk datang solat Jumaat. Disebabkan kita. Mungkin kita ada kemudahan yang mana kita boleh pergi ke masjid-masjid yang mungkin jauh sikit daripada rumah kita. Contoh orang Woodlands selalu penuh kan. Mungkin pergilah dekat daerah south ke kan, daerah west ke, ada masjid-masjid yang mungkin every week mesti ada kosong, ada 100 lebih slot kosong, 200 lebih slot kosong pun. Why don't you go to that place? Okay. Jadi memberi ruang kepada mereka-mereka yang kat sini yang yang mungkin dah setahun tak datang masjid. Okay. Dapat ruang untuk salat. Sebab mungkin dia tak ada kemudahan, dia tak ada kereta, mungkin kekuatan dia nak pergi tempat lain pun jauh, susah. Kan dia boleh datang kat masjid ni je. Jadi ada kemudahan untuk dia. Jadi kalau kita tak dapat kat sini, kita boleh ambil kat tempat lain. Okay, itu satu. Lagi satu, kalau misal kata contoh kita tak dapat solat Jumaat at that particular day disebabkan memang booking dah penuh. Tak mengapa. Itu antara perkara yang telah dibolehkan untuk kita gantikan solat Jumaat untuk solat Zuhur. Dan insya-Allah pahala dia pun ada juga. Kita telah menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim juga. Lepas tu saya kasih saran kepada dia, kalau abang tak nak abuse that system, tunggulah Khamis malam. Khamis malam pukul 9, dah boleh book kan? Tak kisahlah minggu lepas dah pergi ke tak. Tapi mungkin masjid tak boleh pilih lah masjid mana. Pilih masjid mana-mana yang jauh-jauh sikit ke apa dari rumah. Kita memang ada free time, kita work from home. Kan bos pun tak cari hari Jumaat nak pergi semayang. Pilih lah. Sesi 2, sesi 3, kadang-kadang sesi 3 banyak kosong dekat tempat-tempat ni. Pilih. Guna email yang sama. You don't abuse that system. So Islam ada sistem. Bukan saya cakap nak kena ikut telunjuk Muiz sebab Muiz buat ni, tak. Tapi ini sistem untuk kemudahan masyarakat secara am, keseluruhan. Memudahkan. Memang susah lah.
Leceh lah ustaz, nak belajar, nak type lah. Saya pegang handphone pun tak tahu, saya email pun tak tahu, tak baca. Saya Facebook orang komen cakap lain, saya jawab lain. Saya main tekan butang share dan lain. Tak apalah bu, belajar buat tu, itu pun kira antara usaha kita untuk beribadah. Itu pun ada ganjarannya juga. Saya selalu tabung masjid kan, tabung masjid masukkan. Sekarang nak kena pinau kat masjid, saya tak tahu Ustaz. Apa belajarlah pinau. Ibu belajar pinau, nanti lama-lama dah tak payah salam keruk kat ustaz, just pinau je. Saya letak kat sini, pinau nombor saya, kan? Tak, baik terus keluar. Oh, bank account tu naik, oh banyak. Mudah kan? Tak payah nak beli sampul duit. Jadi kita dalam agama ada sistem dan pastikan kita try to abide to that system. Okay? Don't abuse that system. Bila kita belajar untuk hidup secara aman, bertamadun, mengikut undang-undang, insya-Allah dia akan menjaga kemaslahatan semua orang, not just us. Jadi kita nak hidup dalam keadaan semua orang masuk syurga sama-sama lah. Ibu-ibu tak nak masuk syurga seorang-seorang kan? Boring juga nanti masuk syurga seorang-seorang. Kita nak jemaah-jemaah yang lain juga masuk sama-sama. Lagi ramai umat-umat kita, lagi ramai saudara-saudara Woodland kita ada dekat syurga, lagi meriah mungkin syurga untuk kita. Jadi utamakan kepentingan umum daripada kepentingan peribadi. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga ada manfaat dalam perbincangan kita pada hari ini. Saya minta maaf jika ada terkasar bahasa, jika ada terguris kata, terguris hati dalam kata-kata saya. Moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala dosa kita. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya yang dhaif ini. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.